Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahidan bin Abdul Halil, pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Psikologi daripada OUM. Di sini saya ingin membincangkan impak ICT terhadap komuniti di Malaysia dan budaya dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna di Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi dan penyelesaian terhadap cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pengguna Malaysia berkaitan dengan teknologi komunikasi. ICT atau dikenali dengan teknologi maklumat dan komunikasi merangkumi aspek teknologi dan komunikasi. Teknologi maklumat ditarik sebagai teknologi yang diguna oleh individu mengumpul data dan menganalisis data menjadi maklumat berguna dan bermakna serta menghasilkan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik, suara, animasi dan maya. Data dan maklumat sentiasa diperlukan untuk tujuan tertentu seperti bagi tujuan meningkatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan kemampuan. Teknologi komunikasi membolehkan individu atau kelompok individu bertukar data dan maklumat dalam ruang, waktu dan tempat yang tidak terbatas dengan cepat dan dalam masa yang sama melalui rangkaian setempat atau global. Teknologi maklumat dan komunikasi itu adalah satu kemudahan terkini amat diperlukan oleh rata-rata penduduk dunia. Antara kemudahan yang terhasil dari inovasi tercipta daripada teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah seperti contoh telefon sama ada pengguna aplikasi Android maupun talian komunikasi perhubungan melalui syarikat komunikasi, kemudahan jalan lebar, kemudahan gadget kini seperti komputer riba, kewujudan software sebagai pengguna aplikasi dan banyak lagi. ICT memberi banyak faedah kepada masyarakat seperti Malaysia kerana kewujudannya dapat mendekatkan jarak perhubungan, memudahkan pekerjaan, mengakses maklumat dan capai dengan kadar yang pantas dan memilih maklumat yang sahih serta tepat dan lain-lain lagi. Kebaikan ICT terhadap komuniti dan budaya Malaysia. ICT memberi impak yang sangat besar kepada penggunaan insan, budaya agama dan masyarakat di Malaysia. Ini dapat dikenal pasti apabila ICT berperanan untuk memberi kesan yang mendalam terhadap tata kerja para masyarakat di Malaysia. Upayaan ICT untuk membantu usahawan wanita di luar bandar dengan adanya kemudahan jalan lebar, telefon bimbit dan juga kamera digital, ianya dapat membantu usahawan di luar bandar khususnya wanita untuk sama-sama bersaing di dalam perniagaan seiring dengan lelaki. Ini juga dapat merapatkan jurang digital di mana merupakan salah satu matlamat negara dalam menjadikan masyarakat luar bandar untuk bergerak seiring masyarakat bandar dan menjadikan mereka celik IT. Peralatan ICT ini dapat dijadikan medium untuk memasarkan produk keluaran mereka, membantu dalam strategi pemasaran, membantu untuk memudahkan proses jual beli dan interaksi sesama pelanggan. Ia juga membantu dalam penyebaran maklumat dakwah. Kehadiran ICT adalah anugerah istimewa kepada dunia dakwah. Tugas berdakwah menjadi sangat mudah, cepat dan berkesan dengan adanya teknologi multimedia. Seluruh dunia telah menjadi seolah-olah sebuah kampung elektronik. Dengan adanya teknologi ini, keupayaan penghantar, menerima dan memproses maklumat telah dapat diperluaskan. Selain itu, urusan dakwah juga dapat dijalankan dengan efektif dan efisien dengan adanya kemudahan ICT ini. ICT juga mempercepatkan proses pekerjaan. Kemudahan ICT ini banyak membantu dalam kemudahan pekerjaan seharian terutamanya kepada bidang perniagaan, perkilangan dan sebagainya. Sebagai contoh, dengan hanya satu klik di capaian internet, seorang usahawan dapat memesan produk, bahan mentah untuk kelangsungan perniagaannya melalui internet dan hanya perlu melakukan transaksi pembayaran melalui perbankan atas talian. Keburukan ICT terhadap komuniti dan budaya Malaysia. Di sebalik kemajuan ICT yang banyak memberi manfaat kepada masyarakat dari pelbagai sudut, ianya juga dapat memberi impak negatif kepada komuniti, masyarakat dan budaya di Malaysia. Hal ini sedemikian terjadi akibat daripada kurangnya moral etika, salah guna kemudahan, sikap mementingkan diri sendiri dan sikap tamak segelintir masyarakat dan memahami kemudahan ICT ini. Pengguna internet menjadi anti-sosial. Penggunaan media sosial lahir daripada inovasi ICT ini jika disalahgunakan akan memberi kesan negatif seperti menggalakkan pengguna internet duduk di rumah tanpa bersua dengan orang ramai. Ini secara tidak langsung, internet secara langsung juga telah membuat hubungan kekeluargaan menjadi renggang.
Orang-orang tua yang tidak mahir menggunakan media sosial akan merasa kesunyian dan terpinggir. Masalah kesihatan juga mengambil kira. Pengguna tegar internet juga lebih cenderung untuk menjadi obesiti akibat ketagihan layari laman web sosial dan permainan komputer. Hal ini disebabkan kerana pengguna tidak lagi suka bergerak atau bersenam, sebaliknya sanggup makan di hadapan komputer. Lebih memburukkan keadaan, waktu makan juga tidak diendahkan. Impak yang buruk pada penglihatan dan postur badan juga turut terkesan di dalam kedudukan ICT. Penyelesaian terhadap cabaran yang dihadapi, walaupun dunia pada hari ini bermegah dengan ledakan dunia tanpa sempadan disebabkan oleh inovasi teknologi maklumat dan komunikasi, namun sebagai anggota masyarakat Malaysia yang masih berpegang kepada adat resam budaya, agama, etika dalam perhubungan, kita seharusnya memandang cabaran yang dihadapi hasil daripada teknologi maklumat ini sebagai salah satu cara untuk kita sentiasa bersedia dalam menempuh apa jua yang bakal terjadi. ICT juga memberi kesedaran dan pendidikan awal kepada remaja dan kanak-kanak dalam melayari sumber internet. Bagi mengelakkan daripada anak-anak remaja melayari sumber-sumber cerita-cerita atau gambar-gambar yang tidak bermoral, pertamanya kesedaran perlu diberikan lebih awal tentang bahaya dan kesan buruk perbuatan itu. Misalnya, seorang ibu bapa dapat menyatakan dalam bentuk nasihat yang penuh berhemah bahawa perbuatan itu akan membawa kesan yang buruk. Ini perlu dilakukan sebelum seseorang itu melakukan ini, diharuskan dilakukan sejak awal lagi. Jangan anak-anak itu sudah terbiasa, kerana nasihat dan larangan itu akan menjadi lebih sukar untuk dipatuhi sepenuhnya. Elakkan dari melayari ke laman web palsu dan tidak diyakini. Masyarakat kini gemar untuk membuat spekulasi dan fitnah tentang sesuatu topik dan kejadian yang terjadi. Akibat salah faham tentang maklumat mungkin terjadi dan menimbulkan huru-hara bagi sebuah komuniti, bahkan kepada negara. Sebagai contoh, negara hari ini digebarkan dengan wabak COVID-19 yang telah dijangkiti ramai rakyat Malaysia. Golongan yang tidak bertanggungjawab ini telah memanipulasi maklumat dengan tujuan menjadi mereka terawal mengetahui maklumat tersebut dan ingin perhatian para netizen yang lain. Akibatnya telah menimbulkan kegusaran, kegelisahan setengah pihak. Kerajaan memainkan peranan yang sangat penting bagi menjayakan matlamat untuk menangani cabaran yang dihadapi di dalam penggunaan teknologi maklumat. Kerajaan adalah sebuah badan yang tepat untuk menyelesaikan isu tersebut. Kerajaan haruslah mendorong untuk menggunakan software filter. Sekarang terdapat perisian yang menyerang situs phishing, judi, pornografi dan lain-lain lagi. Oleh itu, yang sedemikian, pengguna software filter di sekolah pusat cyber maupun di dalam institusi keluarga harus diperkenalkan oleh pihak kerajaan bagi membentong salah guna kemudahan ICT di masa hadapan. Selain itu, kerajaan juga mendedahkan kepada masyarakat berhubung hukuman berkaitan penyalahgunaan ICT, sekaligus memperketatkan hukuman dan undang-undang sedia ada selaras dengan kemajuan teknologi terkini. Secara kesimpulannya, penggunaan dan pengaruh dari masa ke semasa telah sebati dengan kehidupan manusia seharian. Oleh kemudahan yang ditawarkan, merangkumi segala aspek di dalam kehidupan bagi mengelakkan dan mengurangkan kesan negatif, justru untuk tidak menghancurkan nilai-nilai positif agama dan budaya masyarakat kita, menjamin survival nilai-nilai positif masyarakat. Sekian saja saya punya perbuatangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.